Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan Saudara Muiz selaku pengerusi majlis, yang saya hormati Saudara Ahmad Bakhtiar yang berucap sebentar tadi mewakili Kelab Mahasiswa Keadilan, yang dikasihi Saudara Nik Nazmi, Nik Ahmad, Saudari Siti Aisyah dan juga Saudara Rafizi Ramli. Yang terpenting, hadirin hadirat, para reformis, teman-teman, termasuklah pihak media yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kerana khususnya untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir untuk menjadi penggerak, untuk menyuarakan hak yang berkait dengan para mahasiswa dan mahasiswi sendiri. Pada saya, peringkat permulaan kami dalam parti, iaitu parti politik yang pertama dianggotai oleh saya, Saudara Rafizi Ramli, Saudara Nik Nazmi, YB Chan Min Kai, YB Chang Likang di Perak dan juga YB Kesavan. Keadilanlah merupakan parti pertama kami, parti politik yang benar-benar telah dilahirkan daripada semangat reformasi 1998, tapi yang lebih penting mewakili suara dan aspirasi anak muda. Dan pada saya, kalau kita di sini tanpa dukungan daripada mahasiswa-mahasiswi, orang muda, tanpa membawa isu-isu yang benar-benar berkait rapat dengan orang muda, kalau kita gagal kekal relevan dengan kemahuan generasi muda, maka tidak ada gunanya untuk kita terus dalam arena perjuangan politik negara. Saya mulakan dengan, bila melihat kuasa mahasiswa itu, pada saya terpenting tak boleh dinafikan sejak 70-an, dan saya akan kata sampai ke hari ini. Orang bercakap, orang menggunakan tema kuasa ketiga, tapi para mahasiswa-mahasiswi lah yang sebenar-benarnya merupakan kuasa ketiga, yang menjadi pencetus isu, yang menjadi nadi suara hati rakyat, the conscience of the electorates of the people. Dan ini dilihat daripada perkembangan, bukan sahaja yang seringkali disebut-sebut pada laku di Baling sampailah kewujudan AUKU, tapi yang saya ingin sebut di sini, bagaimana kita meneruskan kesinambungan sampailah ke hari ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, kita lihat sejarah. Saya rujuk semasa sesi pembentangan AUKU 1975, 8 April 1975. Kali pertama Mahathir Mohamad mengemukakan dakwaan terhadap mahasiswa. Apa dakwaannya? Mahasiswa telah bergabung dengan anasir komunis untuk membuat kacau di kampus semasa sesi 1975 dan 76 bermula. Ini dikemukakan oleh beliau ketika itu. Dan hari ini tentunya dikemukakan, dikaitkan dengan parti Pakatan Rakyat. Tapi persoalannya dakwaan, bukan dakwaan yang baru. Dakwaan palsu sedemikian telah digunakan berkali-kali semata-mata bila nampak kuasa ketiga itu mampu menggegarkan atau mampu menafikan segala bentuk kuasa mutlak Barisan Nasional. Ketika itu juga suara bantahan dikemukakan oleh YB Lim Kit Siang, Wakil Kota Melaka. Beliau usulkan AUKU, iaitu Akta Universiti, College Universiti ditangguh. Usul disokong oleh Fan Yuting daripada Pekemas bersama 9 anggota DAP dan seorang Pekemas, kerana menolak bila undang-undang memberi kuasa lebih kepada menteri. Dicadangkan juga AUKU ditangguh selama 6 bulan. Satu jawatan kuasa peringkat parlimen ditubuhkan, malangnya ditolak kerana alasan Dr. Mahathir. Sekali lagi, pemimpin mahasiswa merancang menyusun kumpulan dan memperalatkan mahasiswa lain, termasuklah pelajar berasrama penuh. Jadi hadirin hadirat, pada saya dakwaan ini diulang lagi sampai ke hari ini. Walau kita ada Perdana Menteri yang baru, walaupun daripada parti yang lama, walaupun transformasi didendangkan
tapi masih lagi tidak berubah sepanjang zaman. Yang terbaru ini, yang pada saya bila saya memikirkan, kali pertama kami bersama dengan reformasi cuba meyakinkan ramai lagi warga Malaysia tentang peri pentingnya untuk bersama dalam perjuangan ini. Kerana apa? Kerana hak kita ditidakkan. Ketika itu simbol Datuk Seri Anwar Ibrahim itu terkedepan. Itu yang dilihat. Penggunaan agensi-agensi kerajaan, penggunaan sistem perundangan, sistem kehakiman dan media arus perdana. Tapi tidak sangka saya bahawa di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak, he is far more blatant in trying to usurp the rights of the students. Yang terbaru, dan inilah yang perlu, yang wajib kita maklumkan kepada semua college-college dan juga universiti. Ada satu perancangan oleh Barisan Nasional dan UMNO melalui OPS 2020 untuk memastikan kumpulan aspirasi berjaya memenangi semua pilihan raya kampus di 20 IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Shahlan Ismail, Irmo Hizam Ibrahim, masing-masing setiausaha politik dan pegawai khas Perdana Menteri Najib Tun Razak, mereka berpusat di Rumah Meranti 1 Jalan Melanie, Kuala Lumpur untuk perancangan memenangkan kumpulan pro aspirasi. Dokumen yang telah didedahkan oleh Setiausaha Agung Keadilan sekitar sesi parlimen yang lepas, apakah objektif OPS ini? Yang pada saya menghina semangat, menghina sebarang bentuk penghormatan yang sewajibnya diberikan kepada pelajar, berperanan untuk memastikan pemilihan kampus kali ini, sesi 2012-13, tidak memberi sebarang kebangkitan moral kepada parti pembangkang sebelum pilihan raya umum yang ke-13. Justru pilihan raya kampus ditangguhkan sehingga ke hari ini kepada satu tarikh yang belum dapat kita pastikan. Sudah ada MPP yang tidak lagi berfungsi. Jadi pada saya, bila memikirkan tentang cabaran yang datang, yang ada di depan mata kita, salah satu sebab kenapa kita ambil keputusan untuk mewujudkan kelab mahasiswa keadilan adalah melihat bagaimana di satu sudut mereka menyatakan, yes, we are prepared for reform, we will amend the University College Act. This is a new era where government does not know any better, that they do not have a monopoly on information. Tapi sebaliknya, satu sudut buat begitu, satu sudut lain mengarahkan BTN seluruh jentera kerajaan semata-mata untuk apa? Untuk kawal pilihan raya di kampus. It is not enough, it is not bad enough they are trying to control the elections, general elections, tetapi juga di kampus-kampus. Pada saya is completely unacceptable. Jadi kita ambil keputusan kerana kita tahu daripada sejarah sampaikan pimpinan keadilan, termasuklah Saudara Khairul Anwar ketika umur 24 tahun ditahan di bawah ISA tahun 2001. Perhaps one of the youngest ISA detainees in Malaysia's history. Jadi hari ini kita ambil keputusan kelab mahasiswa keadilan, dan saya akan pegang janji Barisan Nasional, janji yang dikeluarkan daripada mulut Datuk Saifuddin Abdullah, although we know he's not the de facto minister, but he's still the deputy higher education minister, di mana dikatakan, beliau sendiri mengutarakan melalui pindaan ini, Seksyen 15 Akta Universiti dan College Universiti dan pindaan akan membawa perubahan yang lebih bermakna terhadap penglibatan mahasiswa dalam politik negara secara menyeluruh. Sebelum ini tidak ada maksud jelas sejauh mana pelajar universiti yang cukup umur 21 tahun dibenarkan berpolitik. Tetapi hari ini ianya sudah jelas. Of course, we will take up that challenge. We will make sure kita masuk setiap kampus dan tidak ada halangan yang boleh dikemukakan oleh Barisan Nasional. Bagi wakil-wakil UTP,
Saya geram juga lah kan bila kita sampai ke Perak tak boleh masuk UTP. Tapi dengan tanpa segan silu, dengan penuh keyakinan, dengan penuh jelas, we are announcing today to the media, we will go into the campuses. We will challenge to make sure. Adakah UMNO Barisan Nasional menipu semasa mengemukakan pindaan? Adakah UMNO Barisan Nasional akan melaksanakan undang-undang itu seadil mungkin kepada sesiapa pun yang mahu berpolitik, atau hanya reserve for those with UMNO and Barisan Nasional? Jadi ini akan menjadi kayu ukur sejauh mana keikhlasan mereka. Dan saya fikir kita jelas, sebaik sahaja kita masuk, kita pastikan apakah tawaran kita. Bukan nak beri lagu satu lagi tema kemerdekaan yang langsung songsang, tapi tawaran kita berkait dengan hutang PTPTN yang mahu kita mansuhkan. Sesiapa sahaja yang merasakan kononnya siapa yang tak bayar hutang PTPTN ini tak bertanggungjawab, saya minta rujuk satu perkara. Rujuk laporan Ketua Audit, laporan PTPTN. Tengoklah bagaimana telah disalahgunakan dana tersebut di bawah pentadbiran PTPTN sendiri. If you can't even take care of your own accounts, don't expect others to do the same. Jadi it is no longer tenable. Ini adalah tawaran yang kita buat, memandangkan sistem ini tidak boleh lagi diteruskan. Jadi kita bukan berfikir dari segi atau sudut populis, tapi kita berfikir dari segi the main asset of a nation is the rakyat. If you grant education, kalau kita pastikan kerajaan yang ada, dan insyaAllah Pakatan Rakyat yang diutamakan adalah pendidikan rakyat, bukannya untuk memberi seorang pemain golf projek pemasangan LRT, makanya itulah yang akan menjadi satu hala tuju yang terutama bagi kejayaan Malaysia. Pada saya, ini merupakan komitmen keadilan. Rafizi Ramli telah perincikan bagaimana kita boleh belanja dan kita boleh urus hutang ini. Termasuklah juga pengenalan mekanisme lain supaya pelajar swasta tidak akan dianaktirikan. Tapi semata-mata kalau kolej itu atas naungan MCA, kalau kolej itu tak berkualiti, I'm sorry to say, you have to leave, you have to go, you have to close down. Jadi isunya adalah kualiti. Semua ini saya harap kita bawa kerana kekuatan kita, ya, idealisme. Ya, kita memang faham isu berkaitan dengan hak asasi manusia, tapi perlu pastikan ianya relevan dan berkait rapat dengan aspirasi mahasiswa. Mereka perlu lihat bagaimana ia memberi impak terus kepada setiap seorang di kampus. Itu satu. Keduanya berkait dengan pengumuman penurunan cukai kereta, termasuk cukai ekses. Saya sebut ni kenapa? Kerana ramai di antara kami menyaksikan hubung kait sebagai graduan keluar sahaja daripada universiti, tidak ada langsung job security. Penambahan sekitar Mac tahun ini lebih 94,000 mahasiswa-mahasiswi yang menganggur. Kita bukan cakap tentang peratusan pengangguran. Ya, Malaysia almost enjoys full employment. Tapi kita bercakap tentang mahasiswi kita yang tidak dapat peluang pekerjaan yang setimpal dengan ijazah mereka. Jadi tentunya bila berkait dengan isu perumahan, termasuk pemilikan kereta dan juga bayaran hutang, tanggungan beban, ini semua beri impak yang jelas. Dan kerana itu keadilan pastikan it is one of the main priorities in our campaign these elections. Dan kita bukan bercakap kerana kita populis. Saya sebutkan di sini, there is nothing wrong with prioritizing the rakyat. There is nothing wrong to make sure to force the government of the day to be concerned by the plight of the needy. Ada salah? Saya tidak mahu kita ambil sikap apologetik. Kalau benar kita utamakan rakyat, makanya tanggungjawab mana-mana kerajaan sekalipun bukan untuk memastikan sistem kapitalis itu berleluasa,
Bukan untuk memastikan beberapa kroni dapat terus bernafas dan projek besar, tapi untuk memastikan mereka yang daif, yang fakir, yang miskin itu dapat peluang untuk diangkat kehidupan agar lebih selesa. Jadi pada saya, semua ini harus kita terapi dengan baik. Saya mahu akhiri mungkin dengan kata-kata W.S. Rendra dalam buku Melayu dan Islam ditulis oleh Datuk Siddiq Fadil, kerana saya tahu salah satu musuh utama bukan sahaja bagi mahasiswa tapi rakyat Malaysia, kerana begitu banyak terorisme kerajaan yang diperlakukan adalah ketakutan. Hidup tanpa daya, sebab daya ditindih ketakutan. Setiap hari seperti mati berulang kali. Setiap saat berharap menjadi semut agar bisa menjadi tidak kelihatan. Sekarang, setelah mati, baru aku menyadari bahawa ketakutanku membawa penindasan dan sikap tidak berdaya menyuburkan ketidakadilan. Jadi hadirin hadirat saya muliakan sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan, melancarkan dan mendoakan kejayaan besar kelab mahasiswa keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Demikianlah amanat dan ucapan daripada Yang Berhormat Nurul Izzah binti Anwar bila telah mendedahkan bagaimana perancangan jahat UMNO Barisan Nasional di dalam kampus-kampus Universiti Malaysia dan harapan beliau kepada anak muda sebagai penerus generasi Malaysia, dan juga bagaimana Parti Keadilan Rakyat bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat Bahrain, khususnya anak muda. Majlis diakhiri dengan majlis menjemput YB Nik Nazmi, YB Nurul Izzah, saudara Rafizi Zamli, dan juga saudari Siti Aisyah binti Syekh Ismail untuk sidang media. Sekian, terima kasih.